Hadis ini daripada Aba Marsad Al-Ghanawi. Dia kata dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal qubur, jangan kamu salat menghadap ke kubur, wala tajlisu alaiha, jangan kamu duduk di atas kubur. Aba Marsad Al-Ghanawi nama dia Kinas bin Husain. Dia ni adalah merupakan sahabat Nabi, terlibat dalam perang Badar, di dalam perang Uhud. Dia ada seorang lagi, dia terkenal anak dia Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Kita tahu hadis cerita tentang anak dia mati dibunuh oleh musyrikin dengan begitu kejam. Pada tahun yang keempat selepas Nabi SAW berlaku peperangan Badar, perang Uhud, golongan musyrikin mereka marah nak balas dendam kepada Nabi. Mereka nak balas dendam kepada Nabi, mereka guna satu taktik tipu. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bagi tahu Nabi, kami berminat dengan Islam, tolong hantar orang-orang yang dapat mengajar kami Islam. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ni daripada kabilah Huzail dan Lahyan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi hantar 10 orang. 10 orang Nabi SAW hantar, yang diketuai oleh Asim bin Thabit Al-Ansari. Asim bin Thabit Al-Ansari ini ialah datuk kepada Asim bin Umar. Anak Sayyidina Umar, salah seorangnya nama Asim. Daripada Asim tu, yang tuan-tuan dengar cerita kahwin dengan budak perempuan yang tak mau tipu pasal susu tu, kan yang Sayyidina Umar masa jadi khalifah jalan dan dengar dialog dia dengan ibunya. Ibu dia kata tambah air di dalam susu supaya banyak sikit susu. Jadi dia kata jangan buat. Umar khalifah telah larang. Ibu dia kata khalifah bukan tahu. Kata dia, aku bukan satu orang yang mentaati khalifah pada zahirnya dan menentangnya di belakang. Allah tahu. Dialog itu didengari oleh Umar dalam riwayat sejarah. Bila Umar dengar dialog itu, besoknya Umar hantar orang mau pergi ke rumah dia. Umar tanya mana orang gadis yang wanita yang bercakap pasal susu lah tadi. Takutlah mak dia. Umar tengok dia. Umar dah balik bincang anak-anak dia supaya kahwin dengan dia. Abdullah bin Umar tak nak. Asim bin Umar suruh kahwin pasal perempuan ni bagus, taat Allah. Jadi dia kahwin, Asim kahwin dengan perempuan ini. Daripada titis Asim bin Umar itu lahirnya zuriat keturunan Umar bin Abdul Aziz. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz tu Bani Umayyah. Sebab tu Bani Umayyah ni kira keluarga Abu Sufyan lah. Sebab tu apabila Umar bin Abdul Aziz naik, dia uruskan keluarga dia hak mana duk jadi keluarga khalifah mewah-mewah ni, dia didik mereka. Dia jemput mereka makan, dia tahan lama, makan tak hidang lagi.
lewat. Last sekali dia keluar roti yang keras macam tu ya. Semua pakat lapak makan roti-roti tu. Lepas pada tu dia kata kepada mereka, aku tengok keluarga kita ni roti ni pun boleh makan dah. Jadi tak payahlah kita ada peruntukan yang banyak untuk keluarga khalifah ni, keluarga Bani Umayyah. So mereka kata, apa boleh buat? Kita telah bawa datang satu orang yang zahirnya keluarga Bani Umayyah, tapi hakikat dirinya ialah Umar bin Khattab. Pasal padanya darah siapa? Umar bin Khattab. Asim bin Thabit, datuk dia tu, Nabi SAW lantik untuk mengepalai permintaan hantar guru-guru agama ni. Sampai di satu tempat, nama dia Bi'ru Raji'. Bi'ru Raji' ni adalah satu tempat dekat dengan Huzail dan Nahyan. Sampai ke situ Bani Luzail dan Nahyan, 10 orang ni telah dikepung oleh musyrikin Mekah, para pemanah Mekah, selama seramai 200 orang. Jadi 10 orang ni termasuk Nabi hantar, tadi saya kata Asim bin Thabit, Nabi hantar Marsad bin Abi Marsad, Nabi juga hantar Zaid bin Dasinah, Nabi hantar Khubayb bin Adi al-Ansari. Lebih kurang semua 10 orang Nabi hantar. Ni semua orang yang bagus-bagus, orang saleh-saleh. Bila kena kepung, mereka naik di kawasan yang tinggi. Naik di kawasan yang tinggi, musyrikin kata, kalau kamu turun, kami buat perjanjian, kami akan selamatkan kamu. Kami tak bunuh kamu, buat perjanjian. Kami hanya mau wang, kami mau harta, mau perjanjian. Bila mereka dah duduk di atas, Asim bin Thabit kata, la anzilul yawm fi zimmatil kafir. Aku tak akan turun, tunduk ke bawah kehendak kafir. Jadi berlaku pertempuran, dipanah, 7 orang mati, tinggal 3. Cerita yang selalu tuan-tuan dengar, iaitu Khubayb al-Ansari bin Zaid bin Dathina, dan kemudian Marsad, anak dia ni. Tinggal 3 orang ni musyrikin tangkap, musyrikin ikat. Musyrikin buat, tuan-tuan tahu, satu dia buat kat Zaid bin Dathina. Orang musyrikin ni Mekah, dia tak boleh bunuh dalam kawasan haram. Jadi dia buat keluar mereka ni ada harga. Tadi tu Asim bin Thabit tu, dia pergi jual Asim bin Thabit, kepala Asim bin Thabit ni, kepada keluarga yang mana masa perang Asim bin Thabit bunuh, masa perang Badar. Pasal bini dia nazar nak minum arak dalam tengkorak Asim bin Thabit. Tu musyrikin tu. Hak tu mati. Yang 3 ni dia tangkap. Bila tangkap nak bunuh tak boleh, dia kena bunuh di luar daripada tanah haram. Jahat-jahat musyrikin ni dia hormat tanah haram, tak boleh bunuh. Jadi dia keluar bunuh di Tanah Ain, hak tempat kita dok pergi ihram umrah tu. Kerana kawasan tu tanah halal. Antara yang dia bunuh Zaid bin Dathina. Yang selalu kita tahu cerita Zaid bin Dathina, yang dia bunuh
yang Abu Sufyan tanya dia sebelum dia bunuh. Ara'aita law anna Muhammada fi makanika al-an wa anta fi ahlik. Apa pendapatmu jika sekiranya Muhammad yang duduk di tempatmu dan engkau berada dengan keluargamu? Ni kena tangkap ni, nak tunggu sembelih, musyrikin bunuh, potong sikit-sikit. Kata Zaid bin Dathinah, la uhibbu anna Muhammada fi makanihi alladhi huwa fihi al-an tashuqu syauqatun wa ana jalisun fi ahli. Aku tak suka kalau Muhammad berada di tempat yang dia berada sekarang, tak kira di mana, terkena satu duri yang kecil, sedangkan aku berada dengan keluarga aku. Maksudnya kalau Muhammad berada di tempat dia terkena duri kecil, aku duduk dalam keluarga aku tak suka. Apatah lagi kau tanya aku, kalau Muhammad duduk di tempat ni, aku nak pergi duduk di keluarga aku. Itu maksud dia. Kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tidak lihat seseorang menyayangi seseorang seperti sayangnya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ini fakta sejarah bagaimana kepimpinan Nabi yang telah disayangi oleh sahabat-sahabat. Mereka bunuh Zaid, mereka bunuh seorang lagi, Khubayb bin Adi Al-Ansari. Khubayb bin, sebab apa saya nak cerita dulu, saya pernah cerita ni sebab penting untuk kita mengambil pengajaran tentang dia. Khubayb bin Adi Al-Ansari, bila dia nak kena bunuh, dia tambak dia nak bunuh dia. Yang nak bunuh dia itu ialah Banu Haris bin Amir. Banu Haris bin Amir nak bunuh Khubayb sebab Khubayb telah bunuh Al-Haris bin Amir dalam perang. Jadi bila geng musyrikin ni tangkap, mereka jual dia kepada Banu Amir. Semasa Khubayb ditambat, dia ada minta pisau cukur untuk cukur. Maka dia cukur. Dia pun bagi dia pinjam. Tanpa mereka perasan, anak cucu kepada Al-Haris bin Amir tu, Banu Haris tu, dia mari kepada Khubayb Al-Ansari. Khubayb pegang dah budak, dan di tangan Khubayb ada apa? Pisau. Terkejut keluarga dia. Anak mereka duduk di tangan Khubayb. Khubayb kata, kamu takut dah? Dia kata, lah, tak payah takut lah. Wallahi la af'ala. Demi Allah aku tak akan buat apa. Tengok disiplin. Dia nak kena mati tu, dia tak bunuh. Maksud, mana boleh bunuh budak-budak? Dia kata, aku tak akan buat apa budak ni. Kemudian mereka minta, maka nak mula bunuh dia, maka nak potong dia sikit-sikit. Dia minta salat sebanyak 2 rakaat. Ini juga menjadi contoh kepada kita bahawasanya kalau orang tu nak kena hukuman mati ataupun kena pihak yang zalim, kalau ada peluang untuk salatlah 2 rakaat. Dia minta salat 2 rakaat. Dia antara doa mereka ni, mereka kata, ya Allah, sampaikanlah khabar kami kepada Nabi-Mu. Pasal Nabi tak tahu, dulu bukan ada boleh grup WhatsApp tolong bagi tahu ambil ke tak ada. Jauh. Mungkin Nabi tak tahu. Pasal Nabi tahu, Nabi hantar 10 orang ni pergi sebagai pendakwah, sebagai guru agama. Mereka tipu, mereka kepung. Jadi dia solat, dia lepas solat dia kata,
Kalaulah sekiranya tidak kerana aku bimbang, kamu tuduh aku takut nak mati, aku nak panjangkan sikit solat aku ni. Tapi aku pendekkan sikit. Takut kamu rasa aku takut. Yang tu kira hebat lah. Saya tengok video interview dengan lawyer ataupun peguam Saddam Hussein. Bukan saya cerita dia sama dengan sahabat saja, cerita selingan. Saddam Hussein sebelum dia nak digantung, nak dikeluar, kata riwayat-riwayat yang melihat dia tu, dia sentiasa baca Quran malam, dan mahkamah dia pergi, dia pegang Quran. Yang gantung dia Amerika lah kan? Amerika dengan Syiah. Syiah geram kat Saddam. Dulu pemerintahan Saddam dia tak bagi muka dengan Syiah ni. Jadi dia minta baju labuh. Tengok dia kalau masa hari nak gantung tu, dia kan dia pakai baju labuh panjang. Dia baju sejuk. Lawyer dia tanya pasal apa nak pakai baju ni. Dia kata Iraq ni musim dah sejuk. Dia kata, aku bimbang nanti apabila aku nak digantung, aku sejuk, rakyat Iraq menyangka aku takut pada tali gantung. Sebab itu aku pakai baju ni, supaya mereka tahu aku tak takut dengan tali aku. Sebab tapi Syiah ni, dia gantung Saddam ni, dia tak gantung habis. Dia bagi Saddam tu jatuh tak mati, dia pukul Saddam bagi mati. Okey, tak apa. Tapi saya cerita selingan lah. Khubayb Al-Ansari, dia doa kat dia apa? Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Ya Allah, kira mereka satu-satu, bunuh seorang-seorang, jangan tinggal seorang pun. Dan mereka bunuh dia, termasuk bunuh Marsad, mati. Kejadian bunuh mereka ni kejam. Anak dia ni, anak Rawi ni pak dia mati tahun 12 Hijrah. Pak dia mati pada zaman Abu Bakar Siddiq. Anak dia mati dulu, Rawi ni. Saya nak cerita ni kerana jika tuan-tuan ingat, saya pernah cerita seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir adalah sahabat yang masuk Islam selepas perang Khaybar lewat. Sa'id bin Amir sebelum dia masuk Islam, dia pernah dia hadir masa Khubayb ni kena bunuh. Masa tu dia geng siapa? Geng musyrikin. Dia tak buat lah, tapi dia hadir. Sa'id ni dia masuk Islam, dia jadi orang Islam yang baik, sehingga Sayyidina Umar sayang kepada dia. Sayyidina Umar lantik dia menjadi gubernur di Homs, Syria. Homs di Syam, Syria. Lantik dia jadi gubernur di Homs. Bila Sayyidina Umar melawat ke sana, dia tanya macam mana, kaifa walikum, macam mana gubernur kamu? Dia berkata dia semua bagus, tapi kami nak komplain 4 perkara. Sayyidina Umar bila dengar orang nak komplain tu, Kak Sa'id bin Amir, dia tak happy. Pasal dia kata, ya Allah, inilah hamba-Mu yang ku tahu yang baik, Sa'id bin Amir. Walaupun dia pernah hadir dalam peristiwa tu. Dia Umar tanya apa dia? Komplain mereka yang pertama ialah la yakhruju ilaina illa ba'da ta'al an-nahar. Tidak keluar kepada kami, dia tak keluar menjumpa rakyat ni melainkan matahari naik tinggi lah. Masuk kerja lambat. Dan sebahagian riwayat kata
Azim. Kacau Umar lah. Yang kedua, tak jawab bila orang panggil waktu malam. Kalau ayat panggil malam, tak jawab. Sayyidina Umar ni terkenal, siapa jadi gubernur dia? Gubernur ni orang besar lah. Gubernur jadi amir. Gubernur kira macam menteri besar lah, satu wilayah tu. Macam ketua menteri yang kuasa. Umar ni terkenal, orang yang dilantik jadi gubernur, dia tak bagi ada pintu rumah. Ada apa? Ada lansir saja. Ada tirai lah. Dia takut rakyat panggil tak dengar. Kacau kita jadi. Sebab tu isteri-isteri dulu tak suka suami dilantik jadi gubernur. La beratak lah. Sekali kena tanya Omar, bubuh wallpaper di dinding pun Omar tak bagi. Dulu dia pakai kain lah, Omar tak bagi. Straight Omar. Jadi kita malam tak jawab. Satu lagi, dalam sebulan 2 hari hilang, kami tak tahu dia pergi mana. Tak keluar langsung. Dan setiap dia report yang mereka bagi tu, Omar kata, Azim, weh, besar ni, kacau ni. Satu lagi, dia ni kadang-kadang dia duduk dengan kami dalam majlis, dia jatuh pensan. Baina hin wal hin, di satu masa kepada satu masa tu pensan. Kadang-kadang duduk, kadang-kadang pensan. Jadi kami tak tahu pasal apa. Oi, 4 benda yang diadu tentang Sa'id bin Amir. Pasal cerita, pasal ada kaitan dengan cerita rawi ni. Omar panggil dia. Omar Amirul Mukminin tegas. Ajib ya Sa'id. Jawab wahai Sa'id. Apa cerita? Sa'id kata, aku kalau boleh tak mau nak jawab. Dia tanya. Dia kata, aku keluar lewat hatta ya ta'ala nahar, sehingga matahari tinggi, sebab tak ada siapa tolong bantu sedia makanan kat rumah. Aku tak ada pekerja dalam rumah aku. Tak ada orang gaji. Jadi aku kena uli tepung sendiri, kena biar tepung tu elok sendiri, lepas tu kena bakar roti sendiri, lepas makan barulah boleh keluar. Baik, Umar kata, tak apa. Okey. Lepas tu malam orang cari, pergi mana? Dia kata, ya Amirul Mukminin, siang dah bagi sepenuhnya pada rakyat. Malam biarlah aku bagi pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Tak apa, Umar kata. 2 hari dalam sebulan hilang pergi mana? Dia kata, Amirul Mukminin, aku tak ada, baju ni je ada. Dia jadi gubernur tu. Baju ni je ada. Dalam sebulan aku basuh, aku kena menyorok lah sementara nak tunggu baju kering. Omar lebih lagi kagum dengan dia. Yang ni satu lagi aku nak tanya ni, pasal apa yang duk pergi pingsan dalam majlis ni? Dia kata, aku hadir masa Khubayb dibunuh tu. Ni cerita zaman Nabi dulu ni. Cerita tahun keempat tu, hijrah ni. Setelah 20 tahun lebih dia cerita. Setiap kali aku ingat Khubayb ni, aku ingat doa dia, aku ingat aku tak buat apa-apa tolong dia, padahal ketika itu dia belum Islam. Aku rasa salah. Setiap kali terlintas tentang Khubayb, aku akan pingsan. Dan dia pingsan. Dia pitam.
maghsyiyun alaih, pentak hitam dia. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, demikian dalamnya perasaan dan tanggungjawab sahabat. Padahal ketika itu dia belum masuk Islam, tapi bila dia masuk Islam, dia rasa bersalah. Teringat pada doa tu, bersalah, dia tak tolong. Bukan sekadar menyesal, pensan. Bukan sekali, berulang kali. Padahal gubernur, ahli medan perang, kerana merasai dia tidak menunaikan tanggungjawab membela saudara Muslim. Macam mana dengan kita? Ramai orang Muslim ni kena bunuh. Kejam. Di India, kejam bunuh orang Islam. Ada setengah orang kata kat saya, Malaysia ni tak adil. Dia dari India lah. Untuk orang-orang bukan Islam, untuk, saya kata mungkin kalau nak bagi yang adil tu, nak kena buat macam Modi buat kot pada orang Islam. Macam tu kamu maksudkan adil? Kalau India sebagai contoh yang baik, kejam, bunuh, katok, pukul mati buta macam tu, bakar orang Islam. Pemimpin-pemimpin orang Islam tak boleh kata apa. Sehari dua ini perdamaian, tatbir dengan Israel, tak berani siapa cakap apa. Kerana bila dicakap, pengganas tak sukakan perdamaian. Berdamai tak apa, bukan Islam anti perdamaian, tapi hentikan pembunuhan dan kekejaman kepada orang Islam Palestin. Ni negara-negara Arab start, dah mula pergi Tel Aviv, ambil gambar, tunjuk bagusnya Tel Aviv. Setelah ribuan rakyat orang Islam yang dibunuh, di mana kita dibandingkan apa yang dibuat oleh Sa'id bin Amir. Okey, panjang kita cerita pasal Abu Marsad ni. Abu Marsad ni Abu Marsad dia riwayatkan, riwayat ini anak dia tadi nama Marsad, Marsad bin Abi Marsad. Marsad bin Abi Marsad, anak dia yang kena bunuh ni adalah bapa dia Abu Marsad. Abu Marsad meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang salat menghadap kepada kubur. Hari itu tak boleh semayang kawasan kubur. Hadis ni kata tak boleh semayang menghadap kepada kubur-kubur. Kata Al-Imam Ibn Qayyim bahawasanya min a'zami makaidi syaitan allati kada biha aktharu ma awhahu qadiman wa hadithan ila hizbihi wa awliyaihi min al-fitnati fil qubur hatta al-amru fiha ila an ubida arbabuha min dunillah. Sebesar-besar fitnah yang syaitan telah tiupkan sejak dahulu sampai sekarang, kata Ibn Qayyim, kepada ahli-ahli penyokong dia dan wali-wali dia, wali syaitan, hampir dalam semua keadaan ialah fitnah tentang kubur. Sehingga kubur itu dimulakan dengan hormat, akhirnya sembah.